Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, bertemu lagi kita di arena PDPR kali yang keberapa lah. Cikgu pun ingat lupa kali keberapa. Yang penting PDPR 3.0. Baik, untuk hari ini kita sambung lagi Komsas untuk menghabiskan silibus Komsas. Baik, untuk hari ini kita buat sajak ya. Untuk tidak memanjakan masa, cikgu terus dengan slide. Okey, kita slide show. Play from start. Baik, tajuk untuk hari ini sajak dalam persekitaran kata-kata. Tajuk ni ialah tajuk sajak yang pertama. Yang pertama bagi sajak. Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke slide yang kedua. Okey, ini ialah sajak dalam persekitaran kata-kata. Sajak ni terdapat dalam buku antologi Baik Budi Indah Bahasa yang berwarna oranye tu. Kalau awak keliru yang mana satu antologi Baik Budi yang berwarna oranye tu. Kalau yang putih itu ialah novel. Komsas yang warna oranye Baik Budi Indah Bahasa. Okay, kita tengok sajaknya. Macam mana cara sajak yang betul. Cara untuk bersajak yang betul. Okay, cikgu bersajak sini. Kamu ikut sendiri dekat rumah tu. Jadi bila awak ikut cikgu bersajak, dengan sendirinya awak boleh bersajak. Apabila awak bersajak dengan nada, dengan gaya yang betul, awak layak untuk mendapat PBD 5 ataupun 6. Okey. Kita tengok rangkap yang pertama. Ini rangkap yang pertama. Dia mencipta manusia, mengajarnya pandai berbicara. Engkau beri kami kata-kata dan akal untuk mengucapkannya. Kami pindahkan makna dari tempat ke tempat, dari zaman ke zaman. Engkau jadikan kami bangsa berkulit sawo matang, berlayar di samudera jauh, menjelajah pulau-pulau dan berlabuh di pantai-pantai semenanjung. Kata-kata yang berselerakan langit, bumi, laut, gunung, awan, hujan dan pohon adalah persekitaran, seperti kami memetik buah-buahan. Kami sunting istilah iman daripada kitab-kitab silam, mentakrif tanda alam dan menjernihkan tafsiran. Kata-kata mengembangkan pengalaman, terbentang di semesta alam, memaknakan kewujudan. Oleh Bahazin. Baik, ini sajak dalam persekitaran kata-kata. Cikgu harap awak sudah tahu gaya bersajak yang betul. Jadi apabila cikgu minta anda bersajak dalam kelas, anda sudah boleh bersajak, mendeklamasikan sajak dengan baik. Okay, kita terus ke slide berikutnya. Okay, maksud sajak. Okay, maksud sajak dalam sajak persekitaran kata-kata ada 5 rangkap. 5 rangkap tu maksudnya bermula dengan Al-Quran tu lagi. Kalau awak ingatlah Al-Quran tu. Okay, kita tengok balik rangkap 1. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Al-Quran 55, 3 hingga 4. Ayat 3 hingga 4. Ini kalau awak faham, kalau bagi pelajar Islam, awak tahulah ini surah apa kan? Surah apa? Dia mencipta manusia.
Surah apa? Bermula dengan Ar-Rahman. Surah apa anak-anak? Surah Ar-Rahman. Okay, awak boleh rujuk baliklah Al-Quran. Surah Ar-Rahman. Baik, kita tengok balik maksud sajak rangkaian pertama. Rangkaian yang pertama menerangkan penyajak. Penyajak ni maksudnya orang yang mencipta sajak tersebut, ya. Orang yang mencipta sajak itu siapa? Saudara Bahazin. Okay, penyajak berkata bahawa mengikut Al-Quran. Mengikut Al-Quran, Tuhan mencipta dan menghantar manusia ke bumi lalu mengajarnya berkata-kata. Okay. Allah, Tuhan. Allah lah bagi orang Islam, Allah lah. Kalau bagi non-Islam, dia ada Tuhannya, dia ada nama Tuhan dia. Okay. Tuhan mencipta manusia dan menghantarnya ke bumi untuk mengajarnya berkata-kata. Bukan manusia diturunkan ke bumi untuk mengajarnya bergaduh ke, bukan untuk melepak-lepak, bukan untuk sekadar main game, tapi mengajarnya berkata-kata. Okay. Baik, kemudian rangkaian yang kedua, kita tengok sajak bagi rangkaian yang kedua. Okay, rangkaian yang kedua. Engkau beri kami kata-kata dan akal. Akal tu apa akal? Akal tu ialah minda, otak kita untuk mengucapkannya. Bila kami pindahkan makna dari tempat ke tempat, dari zaman ke zaman. Kami pindahkan makna. Makna tu kita tengok apa maksud dia. Bagi rangkaian yang kedua, bahasa. Itu maksudnya makna. Bahasa menerbitkan makna, dan makna ni maksudnya erti lah. Erti. Dan kata untuk manusia menggunakannya dalam pertuturan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Bahasa menerbitkan makna. Bahasa menerbitkan makna dan kata untuk manusia menggunakannya dalam pertuturan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Apabila seseorang itu pandai berkata-kata, dia sudah boleh bercakap, yang mana percakapan itu mengandungi maksud yang tertentu, makna, erti yang tertentu. Itulah makna. Baik, kemudian kita teruskan pada rangkaian yang ketiga. Rangkaian yang ketiga, bahasa menjadikan sesuatu bangsa lebih matang dan mampu menghadapi pelbagai cabaran di samping menyebarluaskan bahasa. Ini maksud dia. Bahasa ni dengan menggunakan bahasa, sesuatu bangsa, sama ada bangsa Melayu, Cina, India dan sebagainya, akan menjadi lebih matang dengan menggunakan bahasa yang baik lah. Kalau kita menggunakan bahasa yang tidak baik, seperti mencarut, berlawan-lawan kata, mengata seseorang, itu bukan bangsa yang matang. Okay? Baik, kita tengok sajak yang ketiga ni. Sajak yang rangkap ketiga ni, engkau jadikan kami bangsa. Engkau di sini merujuk kepada Tuhan. Okay? Engkau jadikan kami bangsa berkulit sawo matang. Okay? Siapa pernah dengar sawo matang? Apa maksud sawo matang? Sawo matang ni maksudnya kulit manusia yang berwarna coklat. Kalau misalnya golongan bangsa Melayu lah, berwarna coklat, sawo matang. Okay? Itu yang dikatakan sawo matang. Dia bukan coklat. Dia bukan coklat yang gelap tau. Dia coklat yang biasa-biasa. Ada ke arah yang cerah ataupun ke arah yang gelap. Gitu sawo matang. Nak jelas lagi, awak tengok bangsa Melayu lah. Bangsa Melayu rata-ratanya berkulit sawo matang. Okay, belayar di Samudra Jauh. Di Samudra Jauh ni maksudnya pergi mengembara. Ini menjelajah pulau-pulau dan berlabuh di pantai-pantai Semenanjung. Itu maksud dia. Bahasa menjadikan suatu bangsa lebih matang dan mampu menghadapi pelbagai cabaran di samping menyebarluaskan bahasa. Lihat cikgu ni dia bunyi ketik-ketik ni sebab cikgu deal dengan WhatsApp. Apabila ada WhatsApp yang masuk, dia berbunyi lah. Baik, rangkap yang seterusnya itu rangkap yang keempat. Rangkap yang keempat. Menurut penyajak. Siapa penyajak ni anak-anak? Bagus. Penyajak ialah orang yang mencipta sajak tersebut, itu Bahazin. Menurut penyajak, bahasa merupakan pandangan alam. Bangsanya yang amat luas dan banyak melibatkan unsur alam. Semula jadi yang dapat mentakrifkan. Mentakrifkan ni membawa maksud lah. Pelbagai kejadian alam bersandarkan agama. Okay, kita tengok balik sajak rangkap keempat. Kata-kata yang berselerakan. Kata-kata yang berselerakan maksudnya kata-kata yang diucapkan oleh
seorang, setiap bangsa. Okay? Langit, bumi, laut, gunung, awan, hujan dan pohon adalah persekitaran. Ini menggambarkan alam semula jadi. Seperti kami memetik buah-buahan. Okay, seperti kami memetik buah-buahan. Kami sunting istilah. Di sini ada kesilapan typing sedikit. Sepatutnya ada huruf S di sini. Okay, istilah. Daripada kitab-kitab silam, mentakrif tanda alam dan menjernihkan tafsiran. Okay, itu saja rangkaian keempat. Kita tengok maksudnya tadi. Okey, Cikgu harap faham. Bahasa merupakan pandangan alam. Pandangan alam yang tadilah awan, gunung. Okey. Bangsa yang amat luas dan banyak melibatkan unsur alam semajadi yang dapat mentakrifkan pelbagai kejadian alam bersandarkan agama. Baik, kemudian rangkaian yang kelima. Bahasa dapat memajukan pemikiran manusia. Bahasa dengan menggunakan bahasa dapat memajukan pemikiran manusia menerusi pengamatan terhadap persekitaran yang memaknakan kewujudan alam semesta dan manusia. Kita tengok balik saja. Kata-kata mengembangkan pengalaman. Terbentang di semesta alam memaknakan kewujudan. Terbentang ni maksudnya terhampar. Maksudnya alam yang terbentang luas, terhampar dengan luas. Okay, maksudnya bahasa dapat memajukan pemikiran manusia menerusi pengamatan terhadap persekitaran yang memaknakan kewujudan alam semesta dan juga manusia. Baik, setakat ini faham ke anak-anak? Tak faham? Okey, tak faham. Nanti cikgu personal. Kalau faham, cakap pada diri sendiri. Ya cikgu, saya faham. Okey, bagus. Anak-anak murid cikgu semua bijak. Baik, kita terus pada slide yang berikutnya. Tema. Tema. Apa maksud tema anak-anak? Ingat lagi ke tak apa yang cikgu beritahu dalam kelas? Okay, tema ialah persoalan pokok ataupun isi utama. Okay, kita tengok apakah isi utama dalam sajak dalam persekitaran kata-kata. Sajak ini bertemakan kesyukuran atas nikmat berbahasa. Kesyukuran atas nikmat berbahasa. Okay, itu tema dia. Bersyukur. Apabila kita pandai berbahasa, kita perlu bersyukur. Sebab ada orang yang tidak mampu untuk berkata-kata, bercakap pun. Kan? Kesyukuran atas nikmat berbahasa yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Okay, misalnya contohlah, dengan kebijaksanaan berbahasa, manusia mampu mengembangkan bahasa tersebut dan memperoleh ilmu pengetahuan yang luas. Apabila seseorang ataupun setiap individu itu berbahasa, berkata-kata, bercakap, dia menggelambangkan ataupun menggambarkan kebijaksanaan berbahasa dengan syarat bahasa yang digunakan itulah bahasa yang baik dan menyerlahkan lagi kematangan seseorang. Okay. Baik. Kemudian persoalan cikgu bagi 3 ya. Sebenarnya banyak persoalan dalam sajak ini tapi cukuplah 3. Okay, 3 tu pun dah sudah memadai. Persoalan pertama, persoalan alam dengan kekayaan bahasa. Apabila bahasa, dia mesti dikaitkan dengan alam semula jadi. Okay, contohnya, bahasa merupakan pandangan alam penuturnya yang kaya dengan unsur alam semula jadi. Semula jadi tu apa? Yang tadilah awan, gunung, okay, apa lagi, hujan, bukit. Itu alam semula jadilah. Persoalan alam dengan kekayaan bahasa, dia mesti berkait alam dengan dan bahasa. Kemudian persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua ialah bahasa menghubungkan manusia dengan pencipta. Siapa pencipta ni? Pencipta ni ialah Tuhan. Okay? Pencipta ni ialah Tuhan. Misalnya, menerusi bahasa, manusia berinteraksi dengan Tuhan. Apa maksud dia? Faham tak maksudnya? Setiap bangsa, dia ada masing-masing ada cara kita beribadat. Kalau orang Islam, dia bersolat. Kalau bangsa Cina, mereka pergi ke mana? Tokong kan. Kalau bangsa India pergi ke Queen. Jadi melalui penggunaan bahasa masing-masing itu mereka berinteraksi dengan Tuhan. Kalau orang Islam kadang-kadang boleh berinteraksi dengan Tuhan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Kalau orang Cina menggunakan bahasa Cina, kalau India menggunakan bahasa India. Maksudnya penggunaan bahasa itu boleh menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Baik, kemudian persoalan ketiga. Persoalan ilmu akan diperoleh dengan banyak apabila kita membaca kitab-kitab. Dengan membaca kitab. Kitab ni maksudnya Quran.
Kalau Islam Al-Quran. Kalau Cina dia ada kitab apa? Kitab suci. Masing-masing ada kitab suci kan. Al-Quran, Bible, Injil. Okey. Ataupun kitab apa lagi? Okey, masing-masing tahulah. Setiap bangsa dia tahu kitab-kitab suci yang tersendiri. Baik, seterusnya kita ke slide berikut. Okey, gaya bahasa. Gaya bahasa, ada banyak gaya bahasa dalam sajak ini, tapi cikgu suka bagi 3 je, tak mau lebih banyak, nanti awak tak ingat. Baik, anafora. Minggu lepas cikgu dah ajar awak tentang pantun. Cikgu dah bagi awak nota tentang pantun yang mana ada anafora. Anafora ni apa maksudnya anak-anak? Okey, anafora ni ialah maksudnya perulangan kata di awal baris. Macam mana kita nak ingat? Mudah saja. Formula cikgu mudah saja. Ana ni lebih kepada nama perempuan. Kalau perempuan dalam bahasa Inggeris kita guna ladies first. Ladies first. Jadi perulangan kata di awal baris. Okay. Sebagai contohnya dari tempat ke tempat, dari zaman ke zaman. Okay. Dari ni ialah anafora. Perkataan yang sama pada awal baris. Okey. Dia sepatutnya macam ni, dari tempat ke tempat, lepas tu dari zaman ke zaman ni baris yang berikutnya, baru awak nampak perbezaan tu ya. Masa cikgu type tadi dah cantik, tapi bila dah masuk dalam kotak ni dia dah lari barisnya tu. Baik, kemudian gaya bahasa yang kedua. Gaya bahasa yang kedua simile. Cara sebutannya simile. Maksudnya perbandingan yang mengandungi perkataan seperti. Apabila awak belajar Komsas, ada sahaja perkataan seperti, laksana, bagai, umpama, bak. Itu ialah gaya bahasa simile. Okay, gaya bahasa simile. Contoh. Okay, dalam sajak ni contohnya seperti kami memetik buah-buahan. Seperti kami memetik buah-buahan. Okay, ada perkataan seperti itu ialah gaya bahasa simile. Jelas anak-anak? Faham? Okey, bagus. Semua faham. Baik, kemudian gaya bahasa yang ketiga ialah hyperbola. Pernah dengar hyperbola? Kalau bola, cikgu rasa awak pernah dengar lah kan bola. Bola, duk main tendang-tendang bola tu. Buat apa duk berebut bola satu, sebiji bola je. Ambil lah beli satu seorang bola tu. Pergi main sepak masing-masing kan? Okey, tapi dalam gaya bahasa dia bukan bola saja, dia hyperbola. Awak kena ingat perkataan hyperaktif tu. Jadi tukar kepada hyperbola. Hyperbola ni maksudnya bahasa yang melampau. Okey, apa murid-murid? Okey, melampau. Hyper ni melampau. Okey. Jenis tak duduk diam, melampau, hyperbola, bahasa yang melampau. Okey. Hyperbola ni maksudnya, cikgu terangkan lagi bagi detail. Hyperbola maksudnya gaya bahasa yang melampau, ataupun lebih jelas lagi gaya bahasa yang tidak logik, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Contoh dalam sajak ni, misalnya terbentang di alam semesta. Terbentang di semesta alam. Semesta alam ni maksudnya seluruh muka bumi ni. Meluasnya seluruh muka bumi, itu menggambarkan hyperbola. Ataupun kalau awak nak bagi jelas lagi hyperbola, contohnya contoh Maria menangis sehingga keluar air mata darah. Keluar air mata darah itu hyperbola lah. Ada ke orang menangis sampai keluar air mata darah? Tak ada kan? Kecuali kalau dia tu ambil warna merah, dia letak kat air mata dia, keluar air mata darah. Ataupun hantu. Okey, tapi dalam gaya bahasa, hyperbola ialah bahasa melampau. Maksudnya bahasa yang tidak masuk akal, tidak logik lah. Okey. Baik, seterusnya. Cikgu harap awak fahamlah. Kalau tak faham seperti biasa, buat apa anak-anak? Ya, betul. Kena tanya. Malu bertanya, sesat jalan. Baik, yang seterusnya ialah nilai. Nilai, ada 3 nilai di sini. Baik, nilai yang pertama, nilai kesyukuran.
kesyukuran. Sebagai contohnya, penyajak bersyukur terhadap anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia seperti bahasa. Apabila kita menulis menulis nilai, nilailah kesyukuran. Dalam contoh pun mesti sebut syukur tu mesti ada, perkataan syukur tu mesti ada. Cuma awak ubah ayat lah. Penyajak bersyukur. Okey. Penyajak bersyukur terhadap anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia seperti bahasa. Kita kena bersyukur anak-anak. Apabila kita dapat bercakap, berkata-kata, kita mesti bersyukur. Ucap syukur, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kena bersyukur. Sebab apa? Dekat dunia ni ramai lagi yang tak boleh berbahasa, tak boleh bercakap. Jadi kita kena bersyukur. Baik, nilai seterusnya ialah nilai hemah tinggi. Nilai hemah tinggi. Contohnya, sebagai contohnya, penyajak mahu kita menggunakan kata-kata yang baik dalam berkomunikasi. Hemah tinggi. Penyajak mahu kita menggunakan kata-kata yang baik. Itu hemah tinggi lah. Contoh dia, kata-kata yang baik. Jangan nak menggunakan perkataan yang nak mencarut-carut. Rata-rata cikgu keraplah dengar anak-anak murid suka guna perkataan apa? Suka menyumpah orang, mencarut orang. Selalu sangat perkataan BA itulah. BA, lepas tu tambahlah sendiri kan. Awak tahulah perkataan apa yang awak selalu sebut. Tapi apabila kita pandai berbahasa dan nak menggambarkan kita seorang yang matang, kita perlu menggunakan kata-kata yang baik. Baik, nilai seterusnya ialah nilai patriotisme. Selalu kita sebut nilai patriotism. Tapi dalam sebutan bahasa baku, kita kena sebut patriotisme. Ikut ejaan. Sebutan mengikut ejaan. Itulah sebutan baku. Contohnya, penyajak meminta kita menjaga keindahan bahasa dan mengelakkan bahasa daripada tercemar. B ni, dia sepatutnya lebih kecil tau. Tapi laptop cikgu ni bila dia type tu, dia automatik jadi lebih besar. Dan cikgu terlepas pandang untuk membaikinya. Jadi kena ni lah. Kesalahan ejaan di sini. Kesalahan ejaan. Sebagai contohnya, penyajak meminta kita menjaga keindahan bahasa dan mengelakkan bahasa daripada tercemar. Apa maksud patriotisme? Semangat cinta akan tanah air. Jadi apabila kita cintakan tanah air, kita perlu menggunakan bahasa yang baik. Elakkan menggunakan bahasa yang tercemar, yang mencarut. Itulah bahasa cemar lah tu. Baik. Selepas nilai seperti biasa, tajuk apa? Tajuknya pengajaran. Awak sedia maklum lah, apabila dah tajuk pengajaran tu, cikgu dah hampir nak tamat dah kan. Pengajaran yang pertama, kita hendaklah bersyukur terhadap anugerah yang kita terima. Tadi awak guna nilai kesyukuran. Jadi pengajaran pertama ialah kita hendaklah bersyukur. Ada perkataan bersyukur terhadap anugerah yang kita terima. Contoh, penyajak bersyukur terhadap anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia seperti bahasa. Baik, jelasan setakat ni. Kita terus pada pengajaran yang kedua. Kita adalah memiliki sikap hemah tinggi. Kalau tadi nilai hemah tinggi, dalam pengajaran pun mesti ada perkataan hemah tinggi terhadap sesuatu. Bila kita tulis fakta berkaitan pengajaran, sesuatu ni kita secara umum lah sesuatu. Kita tak payahlah kata terhadap bahasa ke, terhadap apa ke, tak payah sebut sesuatu. Kita adalah memiliki sikap hemah tinggi terhadap sesuatu perkara. Sebagai contohnya, penyajak mahu kita menggunakan kata-kata yang baik dalam komunikasi. Apa maksud komunikasi, murid-murid? Ya, betul. Komunikasi maksudnya perbualan. Perbualan. Komunikasi ialah dialog, perbualan melebihi seorang. Baik, kemudian pengajaran yang terakhir, kita perlu berjiwa patriotik. Kalau tadi nilai patriotisme, kalau awak guna perkataan berjiwa, mestilah berjiwa patriotik. Sama juga, patriotik maksudnya semangat cinta tanah air. Misalnya, penyajak mahu kita bersama-sama. Ni kesalahan ejaan lagi. Awak tukar huruf B kecil. Penyajak mahu kita bersama-sama menjaga keindahan bahasa dan mengelakkan bahasa daripada tercemar.
Masih lagi cikgu harap awak alert lah. Awak alert lah dengan kesalahan ejaan. Baik, itu pengajaran bagi sajak dalam persekitaran kata-kata. Okey, ada apa-apa nak tanya murid-murid? Tak ada. Bagus. Cikgu yakin dan percaya anak-anak murid yang sangat cikgu sayang ni faham. Okey, kalau faham, macam biasa kita buat apa? Kita buat latihan. Baik, ada 3 soalan saja, latihan objektif saja. Latihan subjektif cikgu belum ajar lagi. Nanti pada masa akan datang cikgu akan buat latihan bentuk subjektif. Cuma sekarang ni cikgu nak habiskan dulu silibus. Komsas masih banyak lagi ya. Drama belum belajar lagi. Cerpen ada lagi 2 tajuk. Okey. Yang memerang mengajar pelanduk mengajar memerang kita cikgu dah ajar lah kan. Okey. Baik, kita tengok latihan. Jawab soalan berikut. Soalan 1, berdasarkan rangkap pertama, Tuhan mencipta dan mengajar manusia. Okey, apakah tujuan Tuhan mencipta dan mengajar manusia? Okey, A, berkata-kata, bertelagah, berdikari, membaca. Awak rujuk pada rangkap pertama. Apakah yang diajarkan oleh Tuhan kepada manusia? Baris, soalan nombor 2. Baris, kata-kata mengembangkan pengalaman. Dalam rangkap terakhir menunjukkan bahasa dapat. Tengok ni rangkap terakhir. Kalau yang ni rangkap pertama, yang ni awak rujuk rangkap terakhir. Itu rangkap kelima lah. Bahasa tu menunjukkan apa? Okey, menunjukkan apa? Adakah mencerdikkan seorang daripada orang lain? Okay. Kemudian soalan ketiga, soalan terakhir. Sebagai rakyat Malaysia. Baik, inilah seorang kebat. Kemahiran berfikir rasa tinggi. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berusaha memartabatkan bahasa kebangsaan. Baik, apa cara untuk kita memartabatkan bahasa kebangsaan? Soalan ni dia minta awak pilih jawapan yang menggambarkan cara ataupun usaha. A, menegah murid menggunakan bahasa asing dalam komunikasi. Menegah ni maksudnya menghalang murid menggunakan bahasa asing dalam komunikasi. B, menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa tunggal di Malaysia. Bahasa tunggal ni maksudnya di Malaysia ni hanya bahasa Melayu je, bahasa-bahasa lain tak boleh. Okay. C, mengadakan kempen gerakan dekat bahasa kebangsaan pada peringkat sekolah. D, memastikan murid menguasai bahasa kebangsaan sebelum langkah ke tahun 1. Baik, awak pilih jawapan yang tepat. Okey. Slide yang seterusnya. Okey, sebelum cikgu pergi ke slide seterusnya, cikgu minta awak jika tak faham, awak ulang balik video ni dengar sampai faham. Kalau awak sudah faham dan yakin awak dah faham, macam biasa cikgu minta awak salin nota dan siapkan latihan dalam buku BM2 Komsas. Okay, slide berikut. Okey, seperti biasa Cikgu Fauzia akan tinggalkan kata-kata motivasi. Tidak ada yang mustahil apabila kita berniat untuk berjaya. Sekiranya awak dah tanam keazaman dalam diri awak untuk berjaya, apa saja halangan tidak mustahil untuk awak lalui. Okay? Kalau awak nak berjaya, awak kena berani menempuh cabaran. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye-bye.